Puasa nanti kita akan ke Perlis. Ini dah kali kedua saya dengar YB jemput ahli-ahli Dewan Negara datang ke Perlis. Sekarang saya ingin menjemput Senator Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar di atas titah Baginda di istiadat pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-15 pada 26 Februari yang lalu. Keprihatinan yang dizahirkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia terhadap permasalahan negara dan rakyat serta usaha-usaha yang mesti dilaksanakan untuk mengatasinya pastinya diambil ingatan dan perhatian serius oleh semua rakyat termasuk ahli-ahli Dewan Negara. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merafak sembah dan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas pelantikan selaku ketua negara kita. Sesungguhnya seluruh rakyat tanpa mengira kaum dan agama amat mengalu-alukan pelantikan Kebawah Duli Tuanku sebagai ketua negara kita yang baru. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang serta Tengku Ampuan Pahang yang telah menaungi negara dan rakyat jelata dengan penuh adil dan bijaksana. Sesungguhnya keadilan dan keteguhan kepimpinan yang ditunjukkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku akan terus dikenang oleh rakyat jelata dan hanya Allah lah yang mampu membalasnya. Datuk Yang di-Pertua, pada petang ini saya ingin menyentuh 4 perkara yang saya fikir turut disebut dalam titah Tuanku. Yang pertamanya, Tuanku telah menyebut secara jelas bahawa Baginda menegaskan bahawa Baginda tidak akan melayan sebarang permintaan daripada mana-mana pihak yang cuba mengganggu gugat kestabilan politik negara. Semua pihak mestilah menerima kenyataan dan menghormati kerajaan perpaduan yang telah dibentuk. Dan saya ingat pada awal Januari yang lalu kita dengar cadangan daripada pimpinan negara bahawa untuk kita menghalang daripada kerajaan ini dijatuhkan ataupun diganggu dengan langkah seperti Sheraton dan sebagainya, maka ada cadangan untuk mengadakan akta berpenggal tetap. Dan ada pandangan yang menyokong, ada pandangan yang menentang. Tetapi pada pandangan saya, sekiranya kita mengambil sikap sebegitu, sudah tentulah ianya juga akan membawa masalah yang baru kepada negara. Kerana sekiranya kepimpinan yang ada itu melakukan sesuatu masalah yang besar yang tak boleh lagi beliau dikekalkan, maka tidak ada exit plan ataupun jalan keluar untuk kita menghentikan mereka. Suka untuk saya mencadangkan kepada Dewan Yang Mulia ini ialah untuk kita boleh melihat model yang diamalkan di negara jiran kita umpamanya. Mereka memang memilih presiden secara terus, majoriti mudah. Kalau calon itu ramai, tak ada yang dapat majoriti mudah, maka akan dibuat putaran kedua. Tetapi apabila seorang presiden itu dilantik, maka tak mudah untuk kita menamatkan presiden itu. Sekiranya presiden itu ada masalah, sabit dengan apa-apa salah laku dan sebagainya, maka yang boleh menukar ataupun menghentikan presiden itu ialah melalui keputusan di Majlis Permesyuaratan Rakyat yang komponennya ada 2, iaitu 575 orang ahli Dewan Perwakilan Rakyat ataupun dipanggil DPR dan 136 ahli daripada Dewan Perwakilan Daerah. Dan saya nampak sistem ini lebih baik untuk kita. Kerana kita faham, kalau nak melantik seorang Perdana Menteri cukup dengan simple majority. Tetapi kalau kita menggunakan cara yang sama, simple majority boleh menumbangkan sesebuah kerajaan, maka apa yang berlaku sebagaimana yang dibimbangi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku itu akan berulang lagi dan sudah tentu kestabilan negara, pemulihan ekonomi dan sebagainya itu tidak akan dapat kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang keduanya, disentuh juga dalam titah Tuanku ialah
baginda memerhatikan setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna. Disebut oleh pembahas, rakan-rakan yang lain tadi, perpaduan beberapa tahun, beberapa dekad yang lalu kadang-kadang dilihat lebih baik daripada sekarang ini. Dan kalau kita tengok pun, isu-isu yang boleh kita katakan remeh, isu-isu berkait dengan makanan warisan, berkait dengan isu kantin, itu menjadi isu negara yang dibincangkan berhari-hari. Seolah-olah kita tak ada masalah lain yang lebih besar yang memerlukan untuk rakyat turut memberikan pandangan. Saya melihat bahawa ianya bukanlah kerana soal sistem pendidikan kita ada cadangan disebutkan tadi nak dirombak, sedangkan itulah persetujuan yang lalu, penyata razak dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahawa yang merosakkan perpaduan kita dalam negara kita ini ialah bukan sistem pendidikan, tetapi yang merosakkan perpaduan dalam negara kita ialah ahli-ahli politik yang masih mengamalkan politik identiti sebagai latar dan modal mereka untuk meraih sokongan yang tak seberapa dalam politik. Kalau kita tengok umpamanya di negara luar, di jiran kita juga, mereka pernah dalam satu tempoh pilihan raya presiden yang lepas ataupun pemilu yang lepas, ada dibangkitkan soal politik identiti berkait dengan seorang gubernur di Jakarta. Dan perkara itu walaupun menyebabkan ada perubahan dari sudut landscape politik, tetapi di kalangan ahli-ahli politik Indonesia, mereka menyesal kerana apa yang mereka lakukan itu membawa lebih keburukan daripada kebaikan kepada negara mereka. Tuan Datuk Yang di-Pertua, kita dah 60 tahun lebih merdeka. Tetapi dalam soal perpaduan kaum ini, kita masih belum ada formula. Kita masih belum ada jawapan yang menyebabkan insiden-insiden kecil pun akan trigger dengan izin, memicu sentimen dan sensitiviti rakyat yang akhirnya kita menghabiskan banyak masa untuk bercakap tentang isu-isu yang remeh ini. Pada masa yang sama, saya juga menyeru kepada kita semua bahawa hidup dalam sebuah negara yang majmuk ini memerlukan untuk kita sentiasa sensitif. Yang terbaru umpamanya dalam soal stokin, ada kalimah Allah. Kita masih menuntut supaya diberikan penjelasan dan kita berharap supaya diberikan ruang kepada pihak berkuasa menyiasat dengan tuntas siapa sebenarnya petualang. Kerana kita juga tak mahu isu yang berlaku ini berulang kepada pemilik syarikat yang lain. Kita tak mahu yang kita tuduh umpamanya dalam kes ini pemilik KK Mat itu ialah sabotaj daripada pihak tertentu. Kalau hari ini dia kena kerana sabotaj, umpamanya kita bimbang pada masa yang akan datang, perkara yang berulang itu akan turut berlaku pada masa yang akan datang. Saya juga ingin menyentuh berkait dalam isu ini, walaupun ada dijawab oleh Menteri ataupun Timbalan Menteri Perpaduan tentang program-program yang dilaksanakan oleh kementerian. Tapi saya dapati bahawa kementerian yang kelihatan kurang ataupun program-programnya tak begitu dirasai ialah Kementerian Perpaduan. Kita menyambut baik tentang pembaharuan yang dibuat. Kita angkat rukun negara dan sebagainya. Tetapi saya fikir banyak lagi sumber-sumber yang ada di bawah Kementerian Perpaduan itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Saya ambil contoh umpamanya, di bawah Kementerian Perpaduan ada rukun negara. Rukun negara ini biasanya jumlah kalau di sesebuah negeri, kalau macam negeri saya, Terengganu, kalau dia ada 1046 kampung, ada 1046 JPKK, rukun tetangga akan ada 1/3 ataupun 1/2. Lebih kurang saya ingat dalam 400 rukun tetangga, jumlah yang besar. Dan geran rukun tetangga ini saya dipahamkan lebih besar daripada insentif takbir urus ataupun geran yang diberikan kepada JPKKP. Lebih besar, JPKKP diberikan 5,000 setahun. Rukun tetangga saya dipahamkan diberikan 6,000. Tetapi di mana program-programnya? Apa program-program yang dibuat untuk menyemarakkan ataupun untuk memperbaiki perpaduan di kalangan rakyat kita? Bukan hanya di kalangan antara kaum yang berbeza, tetapi juga di kalangan kaum yang sama. Itu perkara yang kedua yang saya nak bangkitkan. Kemudian yang seterusnya, perkara yang ketiga, baginda juga, saya ingat ini yang sangat penting. Baginda juga melahirkan rasa kecewa
apabila dimaklumkan bahawa kerajaan hari ini sedang menanggung beban hutang yang semakin besar. Dan kita pun tahu beban ini daripada tahun 1998 tak pernah menyurut, sentiasa membengkak. Dan baginda juga melahirkan harapan bahawa dalam tempoh baginda memerintah ini dapat supaya defisit surplus fiskal itu dapat dicapai. Maknanya kita tidak lagi perlu berhutang. Dan kalau kita tengok cabaran yang besar yang dihadapi oleh negara kita ini dalam soal hutang ini, kita pun tahu bahawa daripada 300 bilion hasil negara kita, semuanya ialah untuk perbelanjaan mengurus. Kita terpaksa meminjam sekitar 70 ke 80 bilion untuk membiayai perbelanjaan pembangunan kita. 92 bilion untuk emolumen. Kita tak boleh kurangkan. Malahan kajian skim saraan baru sudah tentu akan meningkatkan. Kemudian soal pencen 32 bilion. Soal khidmat hutang 45 bilion. Dan subsidi sebagaimana yang dibentangkan mencecah 90 bilion untuk tahun yang lepas. Dan semua ini memerlukan kepada keberanian sebuah kerajaan yang berani untuk mengambil keputusan yang drastik. Dan sudah tentulah keazaman ini, dan sebagaimana disebut oleh dalam titah tuanku sendiri, beliau akan menyokong kerajaan. Walaupun keputusan-keputusan yang diambil ini akan menjadi keputusan yang tidak popular, tetapi keputusan ini bertanggungjawab demi untuk masa depan yang akan datang. Cuma saya nak sentuh dalam topik ini, Datuk Yang di-Pertua, bila kerajaan menyebut bahawa ura-ura akan menamatkan skim pencen, maka gegak gempita negara kita. Seolah-olah skim pencen ini ialah yang terbaik. Tetapi kalau kita tengok dari segi data, dalam sistem pencen dalam negara kita ada 3 elemen besar ataupun komponen besar. Yang paling besar ialah KWSP, yang keduanya ialah kumpulan wang amanah persaraan, dan yang ketiganya lembaga tabung amanah tentera. Tetapi dari sudut saiz, saiznya KWSP itu sudah tentu yang lebih besar. Dan kalau kita tengok skim pencen, saya merujuk kepada laporan kumpulan wang amanah persaraan untuk tahun 2021 umpamanya. Separuh daripada pesara yang menerima pencen ialah mereka yang menerima kurang daripada RM3,000 sebulan. 15.5% menerima RM1,000, kurang pada RM1,000 sebulan. 32.8% antara 1,000 ke 1,999. Maknanya kalau ikut data ini, separuh menerima 3,000 ke bawah. Dan 75% daripada keseluruhan, lebih kurang kalau sekarang ni saya dipahamkan ada 900,000 pesara penjawat awam kita. Daripada jumlah itu, 3/4 daripada jumlah itu menerima kurang daripada 4,000 sebulan. Dan kalau kita tengok, kalau kita bandingkan dengan skim KWSP, saya ingat dengan caruman yang cukup, yang konsisten, jumlah ataupun simpanan yang tinggal untuk pencarum itu apabila mereka bersara sebenarnya lebih baik. Dan banyak kelebihan-kelebihan skim KWSP ini yang saya fikir belum dijelaskan dan diterangkan kepada rakyat. Dan pihak KWSP yang kebetulan Menteri Kewangan 2 kita bekas peneraja utama KWSP, saya ingat KWSP sendiri tak mempromosikan sebaik mungkin skim mereka kepada rakyat, dan rakyat ramai tak tahu apa sebenarnya kebaikan. Banyak kebaikan. Saya ambil contoh umpamanya dari segi kiraan. Kalau kita tengok yang terbaru pun, dividen kita pun dah mencecah bagi yang simpanan syariah 5.4%. Beza 0.1% sahaja berbanding dengan simpanan konvensional. Cuma kita sedikit kesal lah, kerana mereka yang menukar skim KWSP kepada syariah itu masih minoriti. Ini juga saya nak tanya kepada Kementerian Kewangan ataupun kementerian yang berkaitan, apakah usaha-usaha yang diambil supaya majoriti ataupun kalau boleh semua di kalangan pencarum Muslim dalam negara kita memilih skim simpanan syariah menggantikan skim konvensional. Datuk Yang di-Pertua, kemudian yang seterusnya saya juga ingin menyentuh yang terakhir sekali ialah soal kesihatan mental. Yang sebelum ini kita sentuh, saya ingat dalam penggal yang lepas, dalam persidangan ataupun ucapan titah diraja yang lepas, saya menyentuh tentang belia
Tetapi kali ini kita lihat kalau tinjauan kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan NHMS 2022, masalah kesihatan mental di kalangan remaja kita semakin membimbangkan. 1 daripada 4 remaja mengalami kemurungan. 1 daripada 10, maknanya 10% daripada remaja kita yang bawah umur 16 tahun, mereka pernah mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Saya tak tahu sejauh mana, sebab saya tengok dari segi sampling yang digunakan dalam kajian ini agak besar. Lebih kurang 300,000 sampling dia. Maknanya kajian secara rawak dibuat ini. Dan sudah tentulah penting untuk difahami bahawa masalah kesihatan mental ini ialah satu masalah yang semakin membimbangkan kerana angka menunjukkan peningkatan yang agak ketara berbanding kajian tahun 2012, 2017 dan yang terakhir 2022. Jadi saya nak tanya Kementerian Kesihatan, apakah plan strategik dan tindakan yang diambil khusus untuk kita menangani masalah kesihatan mental ini, bukan hanya yang melibatkan belia tetapi juga remaja. Dan sekarang ini pun kita dengar macam-macam yang terbaru di kalangan ibu muda yang kelar anak, nauzubillah, yang berlaku beberapa hari yang lalu. Dan ini sudah tentulah memerlukan kepada fokus ataupun penelitian yang lebih daripada kerajaan kita. Dan sebagai penutup, memandangkan kita, Datuk Yang di-Pertua, masih lagi dalam keadaan sekarang ini, saudara-saudara kita di Palestin telah ataupun sedang dibantai, dibunuh setiap hari. Dan sebagai solidariti kita, selain daripada apa-apa yang kita telah laksanakan sebelum-sebelum ini, himpunan, program dan sebagainya, saya ingin mencadangkan supaya sambutan iftar ataupun sambutan hari raya kita pada tahun ini, dan selagi mana perang ataupun pembunuhan itu tidak berakhir, maka kalau boleh kita sambut ataupun kalau perlu sambut dalam keadaan yang sederhana, dalam keadaan yang ialah kita nak beria-ria sambut, saudara-saudara kita makan pun tak ada. Jadi itu satu benda yang sangat berbeza. Saya sebutkan ini kerana di peringkat parti saya sendirilah, Parti Amanah Negara sendiri, kita keluarkan arahan melarang aktiviti keramai sambutan ini, dan kalaupun perlu dibuat secara sederhana sebagai menghormati dan solidariti kepada saudara-saudara kita di Palestin. Dengan itu, Datuk Yang di-Pertua, saya dengan ini menyokong titah diraja. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB. Saya bercadang pada petang ini